Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Risma di dalam pelajaran sejarah tahun 4 bagi tahun 2021. Okey ya. Untuk hari ini kita akan mulakan dengan bab 1 unit pertama. Kita akan tengok. Okey, sejarah tahun 4 unit 1. Sejarah dan kita. Okey, apa itu sejarah dan kita? Okey, saya kena ubah dia punya. Okey. Okey, di sini dalam kandungan ataupun skop yang akan anak-anak saleh dan salehah di Sirah Salusi pelajari dalam sejarah tahun 4 bermula dengan pengertian sejarah. Sejarah tu apa? Nanti kita akan tengok. Sejarah tu apa? Apa maksud sejarah? Kenapa sejarah? Okey. Yang keduanya, sumber dalam sejarah. Terdapat beberapa bahagian sumber di dalam sejarah. Yang ketiganya, kaedah penyelidikan sejarah. Yang keempatnya, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Dan yang kelimanya adalah konsep ruang dan masa dalam sejarah. Okey. Okey, next kita tengok seterusnya. Okey, ini adalah berkaitan dengan sejarah lah ni, cerita tentang sejarah kan. Pengertian sejarah, apa yang awak perlu tahu pada akhir pembelajaran hari ini. Awak perlu tahu ataupun murid akan dapat menyatakan pengertian sejarah. Dia akan tahu apa tu sejarah. Okey? Sebab kamu baru mula darjah 4 ya. Jadi kita tengok terdapat beberapa tokoh memberi pengertian tentang sejarah. Antara tokoh yang berkata, sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Itu daripada Herodotus. Dia kata sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Okey, Ibnu Khaldun pula menyatakan, Ibnu Khaldun pula maknanya pengertian dari sudut Ibnu Khaldun, dia kata sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Kemudian E.H. Carr, okey, sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Okey. Ini adalah tokoh di dalam Malaysia, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Apa yang Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kim katakan tentang sejarah? Beliau mengatakan sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Okey. Dan yang terakhir sekali, Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim, beliau pula mengatakan sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa yang lalu. Okey, jadi kesimpulannya Ustazah boleh katakan pengertian sejarah ni, Ustazah boleh katakan sejarah adalah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa yang lalu. Maksudnya perkara yang benar-benar berlaku ni perkara yang memang terjadi, bukan perkara ataupun bukan peristiwa yang dicerita. Kalau peristiwa yang cerita macam cerita dongeng pada zaman dahulu, itu cerita yang direka cerita ataupun mitos. Mitos tu maksudnya kisah yang dibuat-buat. Tidak ada pun berlaku. Tak pernah pun manusia itu mengalami peristiwa tersebut. Sebaliknya untuk sejarah, manusia tersebut mengalami peristiwa tersebut. Okey, faham ya? Boleh ya? Maknanya sejarah itu adalah peristiwa yang benar-benar berlaku, yang telah berlaku pada masa yang lepas, pada masa yang lampau. Okey, boleh faham ya? Okey, next kita tengok. Okey, ada Cik Naminda. Okey. Nyatakan hari bersejarah dalam hidup anda. Okey, yang ni awak boleh fikirkan, nanti awak boleh tuliskan pada buku tulis awak. Okey, soalan ni awak boleh jawab pada buku tulis awak. Okey, next. Kita tengok. Ini tulang dinosaur. Ini pun dia nak tunjuk kat situ, tulang dinosaur itu adalah sumber berkaitan dengan sejarah lah. Okey. Untuk topik yang kedua, unit yang sumber
dalam sejarah, okey, pengertian kita dah. Okey, untuk sumber dalam sejarah, pada akhir pembelajaran murid akan dapat mengenal pasti sumber dalam sejarah. Okey, bila sebut sumber dalam sejarah ni mengikut kefahaman Ustazah terdapat dua sumber. Yang pertamanya sumber primer, yang keduanya sumber sekunder. Apa itu sumber primer dan apa itu sumber sekunder? Okey, kita tengok. Ada di naik. Okey, kita tengok. Sumber sejarah terbahagi kepada dua bahagian, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer ini berbentuk, salah satunya adalah fosil. Fosil yang gambar awal tadi, rangka haiwan, rangka dinosaur. Maknanya menunjukkan binatang itu wujud pada zaman-zaman yang lampau, pada zaman yang lepas. Itu dinamakan sejarah. Jadi fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawal. Okey, zaman sekarang ada lagi dinosaur. Adalah pada cerita-cerita orang putih dia buat cerita dinosaur kan. Okey. Kemudian yang keduanya, sumber primer adalah manuskrip. Manuskrip adalah tulisan tangan seperti hikayat Hang Tuah. Kemudian Sulalatus Salatin. Okey, kemudian artifak. Artifak ni apa? Artifak ni adalah hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata, duit shilling. Duit shilling yang zaman-zaman dulu kan. Kemudian dokumen rasmi mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Ini adalah sumber primer. Dengan kata lain, awak boleh jumpa sumber primer ni bila awak pergi ke Muzium Arkeologi. Muzium Arkeologi terdapat di mana? Okey, kalau di dalam Malaysia ni yang saya ingat adalah Muzium Arkeologi di Lembah Bujang. Di sana terdapat berbagai artifak, terdapat berbagai manuskrip yang dijumpai di dalam timbusan tanah yang digali-gali jumpa balik. Okey. Kebanyakan daripada orang-orang pengkaji sejarah ni suka sangatlah nak ke Kedah ni sebab dia nama Kedah tua. Okey. Terlindung sikit Ustazah punya ni Ustazah ke tengah ya. Ustazah punya kamera. Okey, yang kedua sumber sekunder. Sumber sekunder seperti buku yang ditulis, buku teks, ni sumber sekunder. Majalah, bahan bacaan lah kan sumber sekunder ni. Akhbar, risalah, jurnal, banyak lagi sebenarnya. Tu dia bagi antara sumber sekunder. Dia boleh katakan sumber sekunder ni macam bahan bacaan ilmiah lah. Benda yang ada ilmiah, yang ada pengisian. Okey. Kalau dekat sini, kalau pada buku teks awak boleh baca balik. Sumber primer juga dikenali dengan sumber pertama. Dia dah sebut sumber pertama, itu adalah sumber primer. Sumber primer berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Tak ada diolah apa-apa, asal dia. Kalau tembikar tu dijumpa, tembikar tu je lah, tak ada diubah-ubah apa-apa. Contoh sumber primer ialah fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artifak. Tadi kita dah sebut. Okey. Sumber sekunder ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Ni dinamakan sumber kedua, sumber sekunder. Contohnya sumber sekunder ialah buku, majalah, risalah dan sebagainya. Okey. Next. Cak Naminda lagi. Okey, Cak Naminda, apa soalannya? Apakah maksud sumber primer dan sumber sekunder? Okey. Ustazah dah sebut tadi. Maknanya awak perlu ingat balik. Kalau tak ingat, boleh buka buku teks, rujuk pada muka surat 6 dan muka surat 7. Okey. Nyatakan kepentingan mempelajari sejarah. Kenapa diminta nyatakan kepentingan mempelajari sejarah? Kenapa? Okey. Kerana awak akan mempelajari tajuk ini, iaitu tajuk kaedah penyelidikan sejarah, di mana pada akhir pembelajaran murid akan dapat menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Kenapa kita nak pelajari sejarah? Kenapa perlu ada sejarah? Okey, nanti kita akan tengok kaedah tersebut.
untuk hari ini sekadar itu sahaja. Kita tahu tentang pengertian sejarah, apa itu sejarah, dan kita tahu sumber sejarah yang terbahagi kepada dua tadi dan apakah sumber-sumbernya. Okay. Terdapat dua soalan cakna. Okey. Awak akan jawab soalan cakna tersebut di dalam buku tulis di mana awak akan uploadnya ke dalam Google Classroom untuk saya semak, untuk disemaklah. Okey. Apa-apa persoalan boleh rujuk dulu pada buku teks, kemudian bolehlah terus bertanya dengan saya. Okey, maka dengan sumber tajuk sumber tadi, dua bahagian sumber tadi, maka berakhirlah untuk tajuk kita pada minggu ini. Akan disambung semula pada masih dalam tajuk yang sama pada pertemuan yang akan datang di dalam channel YouTube Ustazah Risma. Semoga semuanya berada di dalam keadaan yang sihat, sentiasa jaga kesihatan diri. Semoga awak semua boleh menunaikan ibadah dengan baik. Okey, dengan itu saya akhiri. Sebelum itu segala kelemahan saya minta maaf, dan saya akhiri dengan kalimah wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.